Okey murid-murid, untuk video kali ini kita akan belajar berkaitan dengan topik tolak. Apa dia? Topik tolak penolakan dalam bentuk lazim. Let's go. Check it out. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, bertemu kembali bersama dengan Cikgu Amar KMCA. Okey murid-murid, seperti yang mana yang murid-murid dengar pada awal video tadi, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tolak. Apa dia? Berkaitan dengan tolak. So, kita tengok apakah itu penolakan. Okey, penolakan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, penolakan tanpa pengumpulan semula. Apa tu pengumpulan semula, cikgu? Okey, pengumpulan semula tu yang kalau awak perasan yang kita pinjam-pinjam tu. Yang pinjam-pinjam tu adalah pengumpulan semula yang selama ni awak buat tu. So itu adalah pengumpulan semula. Okey, penolakan melibatkan pengumpulan semula. Yang tadi tanpa pinjam, dan yang seterusnya berserta dengan pinjam. Tanpa pengumpulan semula melibatkan pengumpulan semula. Alright. Sekarang kita tengok macam mana cara nak tolak. Okey, andai kata murid diberikan soalan 7 tolak 5. Okey, selalunya awak akan tolak macam mana? Apa cara awak guna? Selalunya orang akan pakai jari. Kebanyakan murid-murid akan menggunakan jari. Ada juga yang menggunakan pengiraan mental tapi tak banyak. Kebanyakan daripada murid-murid akan guna jari. Okey, 7 tolak 5. So macam mana? 7 tolak 5. 7 dekat jari awak. Dekat jari awak 7. Tolak 5 maksudnya kita kena buang 5. Kita buang 1, 2, 3, 4, 5. So berapa yang tinggal? 2. So maksudnya 7 tolak 5 sama dengan 2. Okey, kita move on kepada soalan seterusnya. 12 tolak 8. Okey, 12. Boleh tak jari murid-murid angkat 12 jari? Angkat 12 jari. Tak cukup lah cikgu. Jari saya ada 10 je. Yes. Kebanyakan orang akan ada jari sebanyak 10 sahaja jari tangan. Takkanlah awak nak guna jari kaki. Tak boleh. So kalau untuk soalan yang macam ni yang melibatkan lebih daripada 10 jari. Okey, 12 tolak 8. Awak guna cara ni. 8 simpan dalam kepala. 8 simpan dalam kepala. And then awak tunjuk penumbuk awak. Tunjuk penumbuk semua. Okey, dalam kepala tadi kita berapa? Kita simpan berapa? Kita simpanlah 8. Okey, itu 12. Daripada 8, kita sambung kira sampai 12. Dalam kepala 8, sambung 9, 10, 11, 12. Okey, cuba tengok berapa jari yang terangkat ni murid-murid. 4 jari yang terangkat. So maksudnya 12 tolak 8 sama dengan 4. So macam tu cara dia. Kita buat cara kira macam tu. 8 simpan dalam kepala, tunjuk penumbuk, kita sambung kira sampai 12. Okey, kita move on kepada soalan seterusnya. 15 tolak 9 sama juga macam tadi. Murid-murid tak boleh nak angkat jari tangan sebanyak 15 jari. So macam mana cara dia? 9 tu yang simpan dalam kepala, tunjuk penumbuk. Okey, dalam kepala tadi 9. Kita akan sambung kira sampai 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So berapa jari yang terangkat ni murid-murid? Yang terangkat ni adalah 6. So 15 tolak 9 sama dengan 6. Alright. Okey, itu kalau guna jari. Okey, kadang-kadang ada murid-murid yang bila guna jari pun masih salah. Sekiranya awak kerap melakukan kesilapan kalau awak kira penolakan ni menggunakan jari, cikgu ada satu cadangan untuk awak. Apa dia? Kita guna jalur 18. Okey, kenapa nama dia jalur 18? Kalau murid-murid perasan, di dalam jalur ni ada nombor 1 sehingga 18. Kenapa sampai 18? Sebab nombor 1 digit yang paling besar adalah 9. So kalau 9 tambah dengan 9 akan dapat 18. So sebab itulah nama dia 18. Dalam jalur tu ada 1 sehingga 18 saja, tak ada 19, tak ada 20. Sebab apa? Nombor 1 digit paling besar iaitu 9. Bila 9 tambah 9 akan dapat 18. So 18 lah maksimum dia. Okey, kita guna contoh tadi. Kita guna contoh ni. 7 tolak 5. 7 tolak 5. Kalau 7 tolak 5, 7. Awak tengok dekat jalur 18. Mana 7? Oh, ini dia 7. 7. Tolak. Bila tolak, maksudnya nombor tu makin berkurang. Bila makin berkurang, kita akan gerakkan anak panah ke kiri.
Berapa kali kita nak gerak? Tolak 5. Tolak 5 maksudnya kita akan gerak sebanyak 5 kali. Okay, kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. So, anak panah berhenti di mana? Berhenti di 2. So, 7 tolak 5 sama dengan 2. Nampak murid-murid? Senang tak? Senang kan? Okay, kita cikgu padam dulu untuk kita gunakan untuk soalan lain pula. Untuk soalan yang kedua pula. Cikgu tunjuk saja untuk awak. Okay, alright. Sekarang 12 tolak 8. So, macam mana? 12 tolak 8. Kita cari dekat jalur 18. Mana 12? Oh, ini dia 12. Itu dia 12. Tolak 8. Maksudnya kita akan tolak. Kita akan gerak ke kiri. Berapa kali nak gerak? 8 kali sebab tolak 8. Okay, kita sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak? So, anak panah berhenti dekat 4. So, 12 tolak 8 sama dengan 4. So, itulah cara untuk guna jalur 8, 18. Macam mana murid-murid? Senang kan? So, dekat sini awak ada 2 cara lah. Kalau awak mahir cara menggunakan jari, boleh teruskan gunakan jari. Kalau awak tak mahir, boleh cuba guna jalur 18. And then kalau awak mahir pengiraan mental, kira pakai otak terus, boleh teruskan, tak ada masalah. Okey, sekarang kita tengok konsep asas. Konsep untuk penolakan. 8,469 tolak 137 sama dengan yang murid nampak di hadapan ni adalah apa? Ini adalah apa? Ini kita namakan dia sebagai ayat matematik. Yang murid nampak ni, ini kita namakan dia sebagai ayat matematik. Okey, untuk selesaikan soalan ni, soalan penolakan ni, selalunya awak akan selesaikan dalam apa? Dalam bentuk lazim. Nampak? Ini nama dia bentuk lazim. Kalau murid perhatikan, setiap rumah tu ada warna dia masing-masing. Apa maksud dia? Okey, maksud dia, bila murid nak selesaikan, murid perlu susun ikut nilai tempat yang sama. Okey, contoh macam ni. 8,469. 8,000. Okey, 8 kita akan letakkan dekat rumah ribu. 8,469. Okey, 8,469. Kita nak tolak dengan berapa? 137. Okey, 137. Jangan awak letak 1 dekat bawah 8. Salah. Kenapa? Sebab 1 dekat sini adalah rumah ratus. So, awak kena letak 1 dekat rumah ratus. Nak senang, kita mula daripada rumah sah. Okey, 7 sah, 8 10 dan 1 rumah ratus. Jangan lupa simbol tolak. Nampak? Daripada ayat matematik nak tukarkan kepada bentuk lazim, murid-murid sangat-sangat perlu untuk murid tengok, pastikan dia punya nilai tempat mesti sama. Kalau tidak, penat awak kira. Nampak? Boleh? Okey, kita move on. Kita cuba tengok contoh level 1. Level 1. Selalunya level 1 ni adalah soalan yang mudah. Soalan yang mudah. Cikgu susun ikut aras kesukaran. Kita bagi soalan mudah dulu. Okey, 8,469 tolak dengan 5,137. And then mula-mula kita tulislah 8,469. Kita nak tolakkan dengan 5,137. Macam cikgu cakap tadi, pastikan dia punya nilai tempat dia sama. Macam yang ni senang. Sebab apa? 5 ni rumah ribu. So, awak boleh tulis. Okey, 5 rumah ribu. 1 rumah ratus. 3 rumah puluh. 7 rumah sah. Awak nak tulis daripada rumah sah pun tak apa. Nak tulis daripada rumah sah boleh, daripada rumah ribu pun boleh. Tapi kena hati-hati. Pastikan nilai tempat dia sama. Okey, sekarang kita nak tolak. 9 tolak 7. Macam mana 9 tolak 7? 9 dekat jari. Tolak 7. Buang 7. Buang 5. Buang 6. Buang 7. So, berapa yang tinggal ni? 2. So, 9 tolak 7 sama dengan berapa murid-murid? Sama dengan 2. Okey, seterusnya. Ingat murid-murid bila kita nak selesaikan, jangan lupa murid harus selesaikan daripada rumah sah. Jangan awak selesaikan daripada rumah ribu dulu. Kita mesti selesaikan daripada rumah sah terlebih dahulu. Lepas rumah sah, jangan pergi langkah rumah ratus. Step by step daripada satu rumah ke satu rumah. Kita pergi rumah puluh pula. Okey, 6 tolak 3. Okey, 6 dekat jari. Tolak 3. Okey, buang 3. 1, 2, 3. Okey, berapa yang tinggal? 3 yang tinggal. So, 6 tolak 3 sama dengan 3. Okey, seterusnya. 4 tolak 1. 4 dekat jari. Tolak 1 maksudnya buang 1. Buang 1. Berapa yang tinggal? 3. So, 4 tolak 1 sama dengan 3.
3. Dan last kali rumah ribu. 8 tolak 5. Okey, 8 dekat jari. Tolak 5. Buang 5. So berapa yang tinggal ni? 3. 8 tolak 5 sama dengan 3. Menjadikan jawapan dia 3,332. Macam senang tak level 1? Senang kan? Murid-murid boleh jawab kan? Okey, sekarang kita move on kepada level 2. Yang kedua. Oh, nampak. Kali ni dia tricky sikit. Tadi bilangan digit dia sama. Kali ni bilangan digit dia tak sama. Okey. So maksudnya murid-murid kena hati-hati semasa tukarkan daripada ayat matematik kepada bentuk lazim. Okey, 75,000. 75,483 kita tolak dengan 361. Okey, kita tulis dulu. 75,483. Okey, kita tolakkan dengan 361. 361, 3 ni rumah ratus. So pastikan murid-murid letak 3 dekat rumah ratus, 6 dekat rumah puluh, 1 dekat rumah sah. And then barulah kita boleh tolak macam biasa. Ingat nak tolak mesti mula daripada rumah sah. 3 tolak 1. 3 di jari. Tolak 1 maksudnya buang 1. 1. So berapa yang tinggal? 2. So 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, seterusnya. Rumah puluh pula. 8 tolak 6. 8 tolak 6. 8 dekat jari. Buang 6. 5, 6. So berapa tinggal? 2. So 8 tolak 6 sama dengan 2. Okey, rumah ratus pula. 4 tolak 3. 4 dekat jari. Tolak 3. Buang 3. 1, 2, 3. So berapa ni? Allah kecilnya. 1. 4 tolak 3 sama dengan 1. Okey, 5. 5 dia tak nak tolak apa-apa. Kalau tak ada nak tolak apa-apa, turunkan saja. Ibarat macam 5 tolak sifar lah. Okey, 7. Tak ada nak tolak apa-apa juga. So, turunkan saja. Menjadikan jawapan dia 75,122. Nampak macam susah. Tapi sebenarnya senang kalau murid-murid tahu. Kalau murid-murid dapat susun dalam bentuk lazim ikut rumah dia dengan betul. Okey, sekarang kita move on kepada level 3. Nampak level yang ketiga ni. Nampak macam susah kan? Okay, kita try tengok dulu macam mana. Okey, 80,000 tolak 65,124. Okey, 80,000. 80,000. Jangan tertinggal satu sifar. Sifar dia berapa kat sini? 1, 2, 3, 4. Sifar ada 4. So, jangan lupa sifar dekat sini ada 4. Okey, tolak 65,000. Okey, tolak. Kalau murid-murid takut salah tulis dekat rumah dia, tulis daripada rumah sah. 4, 2, 1, 5, 6. Kalau murid-murid takut. Okey, sekarang kita nak tolak. Mesti tolak daripada rumah sah. Sifar tolak 4. Sifar, kita nak buang 4. Boleh tak? Sifar nak buang 4. Mana cukup? Tak cukup. So, kalau tak cukup, boleh tak kita pinjam? Kita kena pinjam. Kita kena pinjam dengan rumah yang berhampiran. Okey, jangan murid-murid selalunya kebanyakan murid-murid sifar tolak 4 tak boleh. Dia pergi buat 4 tolak sifar. Nombor bawah tak boleh tolak nombor atas. Atas sahaja yang boleh tolak nombor bawah. So, sifar nak pinjam dengan jiran. Jiran dia pun sifar lah. So, tak boleh. So, sifar dekat rumah puluh nak pinjam dengan jiran dekat rumah ratus. Sifar jugalah. Sifar dekat rumah ratus nak pinjam dekat jiran rumah ribu. Rumah ribu pun sifar lah. So, sifar dekat rumah ribu pinjam dengan rumah puluh ribu. Oh, puluh ribu dikaya. Okey. Dia pinjam dengan 8. 8 akan jadi 7. Yang pinjam akan tambah 1 di hadapan menjadikan 10. Sekarang barulah sifar dekat rumah ratus boleh pinjam dekat jiran dia. Sifar pinjam dekat 10. 10 ni akan jadi 9. Dan yang pinjam akan tambah 1 di hadapan menjadikan dia 10. Okey. And then barulah sifar dekat rumah puluh pinjam dekat ratus. 10 jadi 9. Dan yang pinjam tambah 1 di hadapan menjadikan dia 10. Dan last kali barulah sifar dekat rumah sah ni baru boleh pinjam dekat rumah puluh. Jadi 9. Yang pinjam tambah 1 di hadapan menjadikan dia 10. Alhamdulillah dapat juga pinjam. Baru boleh tolak. Okey, 10 tolak 4. 10 tolak 4. 10 dekat jari. Tolak 4. Buang 4. 1, 2, 3, 4. So berapa ni yang tinggal? Berapa jari awak yang tinggal? 6. So 10 tolak 4 sama dengan 6. Okey, seterusnya 9 tolak 2. 9 dekat jari. Tolak 2 maksudnya buang 2. 1, 2. So yang berapa yang tinggal ni? Yang tinggal adalah 7. So 9 tolak 2 sama dengan 7.
Okey, 9 tolak 1. 9 dekat jari, tolak 1. Maksudnya buang 1. Kita buang 1. So, berapa yang tinggal? 8 yang tinggal. 9 tolak 1 sama dengan 8. Okey, rumah ribu pula. 9 tolak 5. 9 dekat jari, tolak 5. Buang 5. Berapa yang tinggal? 4. So, 9 tolak 4 sama 9 tolak 5 sama dengan 4. Okey, dan yang terakhir rumah puluh ribu. 7 tolak 6. 7 dekat jari, buang 6. 5, 6. So, berapa tinggal? 1. 7 tolak 6 sama dengan 1. Menjadikan jawapan dia 14,876. Okey, macam mana level 3? Murid-murid kena ingat kenapa datangnya 9, 9, 9, 10 ni. Inilah hasil dia. Kenapa, macam mana dia boleh jadi 9, 9, 9, 10. Cikgu tak nak awak hafal, tapi cikgu nak awak faham konsep daripada mana datangnya 9, 9, 9, 10. Boleh? Okey, sekarang kita move on kepada level yang keempat. Okey, level yang keempat. Lain sikit daripada level yang ketiga. Kalau awak perasan level yang ketiga tadi, semua belakang dia sifar. Kali ni belakang dia 4. Dia ada 4. So, dia akan tricky sikit. Okey, 5,004 tolak dengan 3,649. So, kita susun dulu. 5,004. Okey, kita nak tolak dengan 3,649. 3,649. Okey, kita tengok rumah sah. 4 tolak 9. 4 tolak 9. 4. Kita nak buang 9. Mana cukup? So, kalau tak cukup, jangan awak pergi buat 9 tolak 4. No, 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 no. So, kena pinjam dengan jiran dia. 4 nak pinjam dengan Sifar? Tak boleh, cikgu. So, Sifar dekat rumah 10, pinjam dengan jiran dekat rumah 100. Sifar juga? Tak boleh. So, Sifar dekat rumah 100, pinjam dengan rumah 1000. Boleh tak? Boleh. Rumah 1000 ada. So, pinjam dengan 5. 5 jadi? 5 jadi 4. So, yang pinjam tambah 1 menjadikan dia 10. Okey, barulah Sifar dekat rumah 10 pinjam dengan rumah 100. So, pinjam dengan rumah 100 jadi 9. Yang pinjam tambah 1 di depan menjadikan dia 10. And then barulah 4 dekat rumah sah ni pinjam dengan 10. So, menjadikan dia 9. Dan yang pinjam kita tambah 1 di hadapan menjadikan dia 14. Kalau murid hafal, selalunya murid hafal 9, 9, 10. 9, 9, 9, 10. Kali ni kalau murid tulis 9, 9, 10, salah. Kantoi lah salah. Hafal. Sebab apa? Sebab belakang dia bukan sifar tapi 4. So, dia jadi 14. Bukan 10, dia jadi 14. Okey, 14 tolak 9. Macam mana cikgu ajar tadi? Boleh tak kita nak angkat jadi 14? Tak boleh kan? Tak cukup. So, macam mana cara dia? 9 dalam kepala. 9 dalam kepala. Tunjuk penumbuk. Okey, sambung kira sampai 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, berapa jari yang terangkat ni? 5. So, 14 tolak 9 sama dengan 5. Okey, sekarang rumah puluh pula. 9 tolak 4. 9 dekat jari, tolak 4. 1, 2, 3, 4. Kita buang 4. Tinggal berapa? Tinggal 5. So, 9 tolak 4 sama dengan 5. 9 tolak 6 untuk rumah ratus. 9 tolak 6. 9 dekat jari, tolak 6. 5, 6. So, berapa yang tinggal? Berapa? 3. 9 tolak 6 sama dengan 3. Dah last sekali. Rumah ribu pula. 4 tolak 3. 4 dekat jari. Tolak 3. Maksudnya kena buang 3. 1, 2, 3. So, berapa yang tinggal ni? 1. 4 tolak 3 sama dengan 1. Menjadikan jawapan dia 1355. Dan sekarang kita tengok level yang terakhir. Level 5. Cikgu, dah tak adalah bentuk lazim. Untuk level 5 ni, yelah, kalau boleh kita nak buat tanpa bentuk lazim yang dah disediakan. Nanti bila awak nak jawab, awak kena buat bentuk lazim yang sendiri. So, kita practice. Buat bentuk lazim yang sendiri. Okay, 530,278 tolak 13,195. Okay, mula-mula macam biasa, awak tulis dulu dalam bentuk lazim, tukarkan dalam bentuk lazim. 530,278. Okey, kita tolakkan 13,000. Pastikan dia punya nilai tempat sama. Cikgu, saya takutlah cikgu. Kalau takut jangan risau. Kita mula daripada rumah sah. 5, 9, 1, 3, 1. Nampak? Kan sama tu. Kan sama nilai tempat dia. Okey, kita gariskan dia. Alright. Okey, sekarang kita tolak. 8 tolak 5. 8 tolak 5. 8 dekat jari.
tolak 5. Maksudnya kita buang 5. Buang 5. So berapa tinggal? 3. So 8 tolak 5 sama dengan 3. Okey, 7 tolak 9. 7 dekat jari, nak buang 9. 7 nak buang 9 tak cukup cikgu. So kalau tak cukup nak kena buat apa? Kena pinjam dengan jiran. Oh, kali ni ada. Kali ni jiran dia ada. Jiran dia ada 2. So 7 pinjam dengan 2 jadi 1. 2 jadi 1. So yang 7 ni kita tambah 1 di hadapan menjadikan dia 17. 17 tolak 9. 17 tolak 9. Nak angkat jari 17 tak boleh. So cara dia 9 dalam kepala, penumbuk, sambung kira sampai 17. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nampak? So berapa jari yang terangkat? Jari yang terangkat adalah 8. So 17 tolak 9 sama dengan 8. Okey, 1 tolak 1. 1 tolak 1, buang 1. Simple. Sifa nak tolak 3. Sifa nak buang 3. Tak boleh. So kena pinjam dengan jiran dia. Sifa pinjam dengan 3. 3 akan jadi 2. Yang pinjam tambah 1 di hadapan menjadikan dia 10. Okey, 10 tolak 3. 10 dekat jari. Tolak 3, buang 3. 1, 2, 3. So berapa tinggal? 7 yang tinggal. So 10 tolak 3 sama dengan 7. 2 tolak 1. 2 tolak 1. 2 tolak 1. Buang 1. Sama dengan 1. Dan last sekali. 5 tak ada nak tolak apa-apa. Kita turunkan sahaja. Menjadikan jawapan dia 517,083. Nampak macam mana murid-murid? Senang ke tidak? Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Kalau bagi awak senang, so maknanya awak dah pas dah untuk penolakan dalam bentuk lazim bagi 2 nombor. Nampak macam mana? Boleh? Okey, untuk murid-murid semua. Okey, jangan lupa yang mana yang belum subscribe channel cikgu boleh tekan butang subscribe daripada warna merah menjadi warna kelabu. Dan pastikan anda tekan loceng. Kenapa? Sebab andai kata bila cikgu upload video yang terbaru, andalah orang pertama ataupun antara orang-orang yang terawal dapat video dan juga formula teknik-teknik cikgu. Boleh semua? Okey, jangan lupa untuk subscribe channel cikgu dan sharekan, kongsikan pada kawan-kawan anda. Jangan lupa tekan like dan jangan lupa untuk komen sekali adakah awak suka dengan pengajaran cikgu pada kali ini. Okey murid-murid, kita jumpa lagi di masa akan datang. Jaga diri semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.